semua? Selamat pagi, Cikgu. Semua boleh duduk. Terima kasih, Cikgu. Sebelum kita siapkan PDP kita pada hari ini, cikgu nak kamu semua ambil nafas dulu. Cek kamu semua segala kesedaran, peralatan menulis dan segala-galanya. Dah semua, Cikgu. Dah semua? So, tadi pokoknya semua dah makan belum? Diet. Dah. Puasa. Bagusnya. Okey. So pada hari ini kita akan belajar komsas, iaitu cerpen legasi tapai ubi. So sebelum cikgu start, cikgu nak tanya kamu semua, tahu tak apa benda ni? Tahu. Apa tu? Buku ubi yang diparut, lepas tu di-steam dengan daun pisang. Dikukus, Lepas tu dimakan. dimakan. Cikgu ada tanya apa rasa dia cikgu? Rasa dia ada sedikit manis ubi dan sedikit rasa muak sikit. Sebab apa ubi ni dia dibuat dari ubi, sebab ubi adalah bahan utama dan diletak dengan ragi. Ragi. Tahu ragi kan? Tahu. Mungkin maksud tak tahu. So semua pernah rasa tak? Pernah. Bila kamu rasa? Tak. Dia tak pernah. Tak pernah? Pasal ke kampung. Sampai kampung? Ya, nenek saya selalu buat. Tapai ubi ni selalu dibuat ketika hari perayaan dan selalunya tapai ubi ni dibuat oleh kaum Melayu. Tapi sekarang untuk era ini hampir semua kaum Indonesia pandai membuat tapai ubi. So hari ini kita akan fokus pada nilai dan pelajaran legasi tapai ubi. Kerana minggu lepas kita sudah pelajari tema, persoalan, dalam bahasa dan sebagainya. Ya. So hari ini cikgu nak fokus pada nilai dan pelajaran kerana waktu peperiksaan BM untuk kelas 1 ataupun kelas 2 kebanyakannya mereka akan meminta kamu menulis nilai ataupun pelajaran. So cikgu nak kamu pastikan fokus dan catat segala yang cikgu beri. So, nilai dulu. Jadi, cikgu nak wakil ataupun volunteer untuk baca definisi ataupun maksud nilai dulu. So, Farhan, boleh? Maksud dinamo ini adalah prinsip, sikap atau sisi positif yang menjadi panduan dalam tingkah laku dan tindakan seseorang. Ia juga dianggap aspek moral yang baik dan asas dalam pembentukan pribadi yang mulia serta keharmonian dalam masyarakat. Nilai-nilai yang menggalakkan kebaikan dan keharmonian dalam kehidupan seharian. Okey, terima kasih Farhan. So, kata kunci untuk definisi nilai bumi adalah prinsip, sikap dan ciri-ciri positif yang menjadi panduan dalam tingkah laku dan tindakan seseorang. Selain itu juga, nilai bumi juga dianggap sebagai aspek moral yang baik dan asas dalam pembentukan pribadi yang mulia serta keharmonian dalam masyarakat. Di samping itu juga nilai-nilai yang menggalakkan kebaikan dan keharmonian dalam kehidupan seharian. Jadi cikgu ada sedikit soalan untuk kamu semua. Definisi untuk nilai murni ini kamu boleh letak tak dalam waktu Pemeriksaan. pemeriksaan? Boleh? Boleh sebagai mungkin menjadi pendahuluan. Okey, boleh. Tapi cikgu sarankan kalau kamu mempunyai masa yang banyak, boleh tulis. Tapi kalau tak sempat, terus kepada isi kamu semua. Tapi lebih baiklah kalau kamu letak. Jadi pemeriksaan tahu kamu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai nilai murni. So, di dalam cerpen yang akan kita belajar nanti, sorry, belajar saya. Ya. Okay. Lepas tu kita juga akan belajar mengenai definisi pelajaran. So, boleh, Tracy? Boleh, Cikgu? Okay. Oh, macam. Berdiri? Boleh berdiri? Boleh berdiri. Bukan sana pun boleh juga. Saya memang semangat hari ini, Cikgu. Okey, bagus. Oke, pelajaran hari ini kawan-kawan semua adalah merujuk kepada Mrs. Nurul atau Iqbal yang diperoleh daripada satu pengalaman bercerita atau kejadian. Kedua,
hendaklah. Kita hendaklah. Kita sewajahnya. Okey, lagi. Haruslah. Kita haruslah lagi. Kita mestilah. Kita mestilah lagi. Kita sepatutnya. Lagi. Ya jauh. Ya, itu saja. Tapi kalau kamu teringat, kamu boleh guna ni. Kita hendaklah, kita mestilah dan kita perlulah. Baru je katin tegur. Oh ya kan? Sorry Katin. Okay. So, terdapat tiga nilai yang cikgu telah temu dalam chapter kita. So, antara nilai yang boleh kamu tulis dalam exam nanti adalah kerajinan, kegiatan dan tolong-menolong. So, cikgu akan beri kamu contoh nilai-nilai ini dalam chapter ini. Sebagai contohnya, kerajinan. Contohnya adalah Parjo yang merupakan bahan utama. Dia rajin membantu kedua bapanya untuk menjual ubi di sekolah. Yang kedua adalah kegigihan. Sebagai contohnya, watak utama juga iaitu Parjo. Dia sentiasa gigih menolong ibu bapanya membuat dan memasak kapal ubi kerana sebabnya buat kapal ubi ini membutuhkan hasil yang lama, kerja keras yang cukup. Dan lagi sekali adalah tolong-menolong. Sebagai contohnya Parjo juga sebagai watak utama, dia sentiasa menolong kedua bapanya untuk membuat dan menghasilkan kapal ubi serta menjual di sekolah untuk mencari rezeki. Betul. Lepas tu pengajaran. Ini contohnya. Pengajaran, menolong. Cikgu nak satu lagi kamu cari sendiri. Cikgu nak kamu berfikiran 3 dan 3. Boleh? Boleh. Okey. Untuk pengajaran dalam cerpen adalah tengok ni, kata ungkapan khusus. Kita hendaklah, kita haruslah. Ungkapan khusus ni amat penting jika kamu ingin menulis pengajaran dalam cerpen. So, antara pengajaran yang kita ambil dalam cerpen tersebut adalah kita hendaklah tabah mengalami susah payah dalam kehidupan. Sebagai contohnya, Parjo tabah membantu mak bapanya mencari rezeki walaupun diejek oleh kawan-kawannya. So, basic cikgu nak tanya kamu. Andai katalah kamu paksa menjual kapal ubi ini ke sekolah, lepas tu segelintir kawan kamu mengejek kamu masih sanggup tak jual benda tersebut? Masih. Tak tahu kalau saya sudah dapat duit, saya lepas macam ni dengan duit. Macam mana? Oh, kenapa? Padahal bukan dia, saya dapat duit dia tidak. Okey, bagus. Itu adalah satu sikap Kita mesti positif. confident. Ya, itu adalah satu sikap positif yang kita boleh ambil. Ya. So, lepas tu adalah kita haruslah rajin mencari rezeki. Contohnya, Wak Salikon dan isterinya menjual kapal ubi untuk menyara hidup. Kenapa Wak Salikon dan isterinya mesti rajin mencari rezeki? Untuk menyara hidup. Punya hidup lagi? Sebab anak-anak kan masih sekolah, perlukan belajar juga. Antara segala penjelasan yang boleh kamu semua boleh masukkan dalam exam juga sebagai mana tahu dapat makan atau tidak. So, akhir sekali adalah kita haruslah menghargai dasar ibu bapa. Contohnya Parjo menyatakan kekayaan yang dicapai adalah hasil usaha dan dedikasi pada kedua bapanya. Jadi, walaupun mereka hidup susah mencari rezeki dan sentiasa diejek oleh kawan-kawannya, tapi dia tetap menghargai dasar ibu bapa. Kenapa? Kerana ibu bapa dia yang memberi duit ataupun memberi semangat kepada dia. So, sebelum habiskan kelas ni, cikgu nak kamu bentukkan satu kumpulan, mungkin satu kumpulan dua individu boleh juga. So, antara cikgu nak kamu buat adalah kamu katakan 3 nilai murni dan berikan contoh biasa. Lepas tu 3 pengajaran lengkap dengan contoh, dan lepas tu mungkin segelintir pasangan akan
hasil pencarian dan perjalanan kamu semua. So cikgu akan beri masa dalam 5 ke 10 minit untuk buat pertanyaan. Kalau ada soalan boleh tanyakan ke cikgu. Kenapa tidak satu kumpulan ini buat nilai dan bawah pengajaran Kamu nak macam tu ke ataupun ataupun gimana cikgu? Buat macam cikgu siapa tadi? Oke boleh. atau kita tak cikgu terima pandangan Jessie. Satu kumpulan nilai, satu kumpulan nilai. Okey. Bulan Jessie nilai, bulan Farhan pengajaran. Okey dah semua? Oke cikgu. Tolong dah. Nilai berukuran tak cikgu? Ada sebuah contoh. Semua dapat ke? Okey. Lepas tu cikgu akan pilih wakil kepada pasangan untuk membentangkan. Boleh cikgu. Boleh tak? Kalau ada yang nak volunteer boleh juga. Bulan Farhan? Sudah? Okey. Sekarang kita tengok bulan Jessie pula. Sekejap ya, kita tengok bulan Jessie lagi. Bulan Farhan? Okey. Okey, sementara ya. Sudah. Okey. Okey, cikgu nak bulan Jessie dulu untuk membentangkan yang ini. So cikgu pilih Fatih. Oke. Untuk membentangkan. Berikan tepuk tangan kepada Fatih. Saya Jessie. Betul lah. Oh betul. Saya Jessie memiliki 3 nilai. Okey. Yang pertama ialah sorry tak nampak. Kita dah apa? Yang pertama ialah kerajinan. Contoh Parjo rajin dalam membantu ibu bapanya untuk menjual Menjual, bukan menjual. menjual tapai ubi di sekolahnya. Yang kedua ialah kegigihan. Parjo tetap gigih ibu bapanya mencari rezeki walaupun si Parjo diejek oleh rakan-rakannya di sekolah. Okey. Yang terakhir ialah menolong. Parjo menolong orang tuanya untuk mencari rezeki. Macam dia jual tapai ubi. Okey. So, bulan Farhan dan Farhan. Kamu setuju tak? Setuju. Betul. Okey, bagus. So, kumpulan terakhir adalah pasangan Farhan. Cikgu pilih Farhan. Okey. So, bentangkan pengajaran dalam cerpen. Okey, pengajaran yang kami miliki dalam cerpen ini adalah yang pertama adalah kita adalah tabah mengharungi susah payah dalam kehidupan, iaitu Parjo tabah membantu emak ya untuk mencari sumber rezeki bagi menyara hidup mereka. Yang kedua adalah kita haruslah rajin mencari rezeki, iaitu Parjo menolong
penetapan tersebut menjadi bahan dikaji untuk perubatan. Okey, berikan tepukan gembira kepada So, cikgu harap nilai-nilai murni dan pelajaran yang kamu belajar hari ini boleh kamu sebarkan kepada kamu dan ikutilah contoh-contoh baik tersebut. Baik cikgu. Okey. Lepas tu, untuk kerja rumah kamu pada hari ini adalah cikgu nak kamu buat satu esei pendek mengenai nilai murni dan pelajaran yang kita belajar pada hari ini, dan esok cikgu nak Fatih. Boleh tolong? Boleh buku? Boleh no? So, sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini, cikgu nak rumuskan apa yang terjadi adalah nilai murni dan pelajaran